Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, apa khabar? So, dalam video ni saya akan share dengan tuan-tuan tentang leadership theory, sedikit tentang teori dan juga bagaimana pelaksanaannya nanti. So, bila sebut tentang leadership, apa yang sebenarnya tergambar dalam fikiran tuan-tuan? Mungkin ada yang kata, oh, leadership ni kepimpinan. Memanglah dari sudut bahasa dia, leadership tu kepimpinan lah. Tapi kalau tuan-tuan sebut kepimpinan dekat orang TBP, nanti kena ketuk je tuan-tuan. Sebab bagi dia orang, perkataan yang sesuai adalah kepemimpinan. Kita dah terbiasa dengan kepimpinan, betul? So kita betulkan yang biasa dan kita biasakan yang betul. Okey, untuk kita faham lebih lanjut tentang kepimpinan, kita tengok beberapa definisi yang diberikan oleh guru-guru dalam management dan juga leadership. Okay, kita tengok apa Peter Drucker bagi tahu. Good leadership brings out the best in people, and with it ordinary people could do extraordinary things. So tugas seorang pemimpin yang bagus adalah dia kena serlahkan setiap kelebihan yang tim dia ada, yang anak buah dia ada. Sama dengan tuan-tuan lah, yang daripada yang kita dah tapis daripada 20,000 lebih yang pergi exam, yang ambil online, kemudian pergi pelbagai tapisan dengan interview bagai, dan kemudian yang hadir pada DPA kali ini hanyalah kita dah pilih yang terbaik. So daripada kalangan tuan-tuan yang terbaik, kita percaya bahawa setiap orang, tuan-tuan sendiri, mempunyai kelebihan tertentu yang boleh kita gunakan secara bersama untuk bagi penambahbaikan terhadap organisasi. Itu kata Peter Drucker. Kemudian C. Maxwell dia bagi tahu, John C. Maxwell dia kata leadership is influence, nothing more, nothing less. Satu kataan je, simple, influence. Leader ni dia kena influence, dia nak kena mempengaruhi organisasi dia, tim dia, supaya mencapai sesebuah matlamat. Kemudian Tone kata, if you want to be a leader, you must have ideas. If not, you are simply a follower. And of course, kalau leader, kalau tak ada idea, mesti dia nak membuatkan organisasi dia jadi extraordinary, betul tak? Sebab kalau tak ada idea, kita hanya berpandukan kepada bisnes yang biasalah, business as usual. Kita tak ada penambahbaikan, tak ada sesuatu yang boleh, yang tak ada inovasi. So untuk improvekan perkara-perkara tersebut, kita perlukan ideas. Yang seterusnya adalah yang ini yang Alexander the Great, kita ambil quote dia punya, I'm not afraid of an army lions led by a sheep, I'm afraid of an army of sheep led by a lion. Apa maksud dia? Kenapa bila nak cerita tentang leadership dia, kita nak kena cerita tentang lion? Kenapa lion dikatakan sebagai king? Kalau dalam hutan sana, haiwan yang paling besar bukan lion tapi gajah. Nak kata haiwan yang paling cerdik, sang kancil, bukan lion. Nak kata haiwan yang paling kuat apa benda kuat ni? Badak sumbu kuat. Badak sumbu lagi kuat, bukan lion. Tapi kenapa bila cerita tentang leadership, kenapa lion yang jadi king? Kenapa lion yang jadi leader? Nak kata lion boleh terbang? Tak boleh. Burung-burung lain pun banyak lagi yang boleh terbang, tapi semuanya dia punya penggambarannya begitu. Walaupun burung boleh terbang, walaupun ikan boleh berenang, tapi bila cerita tentang Raja Rimba, orang akan sebut tentang lion. Kenapa? Jadi tuan-tuan, untuk yang tengah tonton video ni, boleh pause sekejap dan cuba bagi feedback dalam grup WhatsApp. Kenapa sebenarnya lion disimbolkan sebagai leadership? Saya bagi clue dia. Ada dua jawapan dia, dua perkataan. So tuan-tuan boleh bagi feedback. Kenapa bila nak cerita tentang king je, cerita tentang leader je, mesti lion? Ada sesuatu dalam diri lion tersebut yang membuatkan dia jadi king. Okay, so tuan-tuan boleh pause dan kemudian bagi feedback dalam grup. Okay, next kita nak tengok apa beza leader dengan leadership. Kita selalu sebut tentang leadership. Apa beza leader dengan leadership? Janganlah jawab leadership tu ada sheep, leader tu tak ada sheep, kan? Okay, leader, bila kita cerita tentang leader, adalah kita fokus kepada personal leader tersebut, individu tersebut, dan bagaimana kita nak develop skill leadership yang ada, apa yang kriteria-kriteria yang perlu leader develop dalam diri dia sendiri,
Itu tentang leader. Bila sebut tentang leadership, tuan-tuan kena faham leader tu sendiri. Kalau tuan-tuan seorang-seorang dekat bukit sana yang tak ada siapa ada, tiba-tiba tuan-tuan nak declare leader, no point. Sebab leader dia mesti ada follower. Kalau dia seorang-seorang dia declare diri dia leader, tuan-tuan nak lead apa kan? Lead diri sendiri ajalah. Okay, so bila cerita tentang leadership, it's all about your followers. Bagaimana kita menggerakkan followers kita. Dan dalam masa yang sama, leader juga kena fokus kepada beberapa capital yang ada. Ini dalam organisasi, dalam managerial roles. Perkara pertama yang dia kena tengok adalah dari sudut financial. Macam tuan-tuan, lepas ni kita PTD, fungsi utama kita banyak kepada, mungkin ada yang pergi ke MOF, jaga bajet lah, sebagainya. So salah satu yang kita kena tengok adalah dari sudut financial. Financial ni banyak lah, ada yang asset ni, ada yang liabilities ni, equity, kemudian resources. Leader yang bagus dia nak kena maneuver benda ni, nak kena manage financial capital ni supaya mencapai organisasi, mencapai matlamat organisasi. Okay, so capital yang kedua adalah social capital. Yang ni yang paling saya nak tekankan kepada tuan-tuan sebagai, ini spesifik sebagai seorang PTD. Sebagai seorang PTD, tuan-tuan akan nanti ditempatkan di pelbagai kementerian. So nak tak nak, tuan-tuan kena ada satu networking yang bagus. Daripada sekarang, tuan-tuan kena bina networking. Networking ni kalau secara advance dia, biasa saya akan share dalam kelas lah. Kita ada structured networking. Bagaimana kita start bernetworking dengan kita punya batch, kemudian di intern sendiri kita bernetworking dengan siapa, dengan senior-senior, kemudian kita bernetworking dengan kita punya counterpart di luar, dengan swasta, dan kita bina hubungan, kita bina repo dengan dia orang ni. Kenapa networking ni sangat penting? Sekarang mungkin yes, tuan-tuan rasa menyampah aku tengok dia ni kan, nak hadap muka dia lagi 10 bulan. Contohlah ada yang seorang yang tuan tak suka kan, 10 bulan nak menghadap dia ni, poyo alamat ni kan. Tuan-tuan kena ingat, itu hanya dalam DPA je. Tapi bila dah keluar daripada DPA, bila tuan-tuan dah ditempatkan di semua kementerian, time ni lah networking tu berguna. Siapa kalau jenis hati tisu ke, jenis yang mudah koyak ke, tak payah, janganlah left group. Group yang tuan-tuan lah kan sidang dengan group bash ni, jangan left group. Sebab ada di luar sana yang saya tengok dan kita dengar sendiri rungutan daripada stakeholders, ada PTD yang ditempatkan ni jenis yang apa ya, katak buah tempurung. Contoh, kena posting ke state buat hal sendiri je, tak ada nak bergaul, tak ada nak update ilmu-ilmu semasa, tak ada nak apa lagi. Pendek kata, dia nak audited lah, buat kerja sendiri je. Orang lain semua dah ke bulan contohnya, dia masih lagi macam gitulah dia. Jadi networking ni sebenarnya sangat penting. Dia banyak memudahkan kita punya urusan. Senang cerita macam ni, saya bagi contoh. Bila kita berurusan dengan orang yang kita tak kenal, sama ada kita berurusan dengan orang yang kita tak kenal ataupun kita berurusan dengan member yang pernah kita kenal, yang pernah kita disebut, mana lagi mudah? Of course kita lagi mudah berurusan dengan orang yang dah kita kenal, yang kita dah ada repo. So dekat sini networking memainkan peranan. Yang seterusnya adalah human capital. Ini salah satu tugas leader adalah bagaimana nak melihat dalam human capital ni. Kita tuan-tuan selalu dengarkan ASK, kemudian kalau di DPA ada lagi, dulu selepas ASK keluar ASKA, kemudian Aksara. Semua tu lebih kurang lah, tapi basic dia kalau dalam dunia akademik biasanya dia ada 3 je. ASK, A tu lebih merujuk kepada abilities, tapi kita banyak tekankan kepada attitude tu. Ability, skills dan knowledge. Yang ni yang bukan saja kita nak kena organize dalam team, tapi kita nak kena develop dalam diri kita sendiri sebagai seorang leader. Yang seterusnya adalah capital yang penting, adalah psychological capital. Yang ni saya ringkaskan dia sebagai HERO, H for hope, efficacy, resilient dengan optimis. Hope ni sebenarnya kejap lagi ada slide yang akan share tentang psychological capital. So keempat-empat capital ni, tugas tuan-tuan sebagai seorang leader kena lead keempat-empat benda ni untuk kita mencapai
VMO. Apa benda tuan-tuan? VMO, Vision, Mission and Objective of Organisation. So dalam kita nak lead ni lah, kita kena berfungsi sebagai communicator. Kita nak kena influence team kita untuk capai perkara tersebut. Kita nak kena motivate dan kita nak kena guide sebagainya. Ini secara asas apa yang gambaran big picture, apa yang berlaku, apa yang sebenarnya tugas seorang leader dalam organisasi. Okay, psychological capital dia merujuk kepada confidence level, efficacy, diperkenalkan oleh Luton and Friends lah 2007. Kemudian dia kena optimis, kita nak kena sentiasa berfikiran positif yang kita akan berjaya. Kemudian disebut sekali sebagai hope, kita bila ada pengharapan, bila kita letak satu pengharapan, yang ini kita akan mudah untuk menampakkan kita punya path kita, bagaimana kita nak maneuver kita punya tindakan. Dan last sekali adalah resilient. Resilient ni mudah tuan-tuan. Kalau contoh, saya back contoh dia, tuan-tuan dah ada skill, tuan-tuan dah ada knowledge, tuan-tuan dah ada macam-macam lagi, dah hebat dah tuan-tuan ni. Tapi kalau tak ada resilient, dia akan jadi macam dalam gambar ni. Dia dah ada cangkul dia, dia dah ada hala tuju dia, dia dah tahu dah depan dia ni ada belian yang sangat banyak. Tapi kalau dia tak resilient, dia tak resilient ni apa kalau dia ni jenis yang tak tahan, dia akan mudah give up. Walaupun sebenarnya kejayaan ni dah depan tu sikit dia dah give up. So rugilah apa yang dia dah usahakan selama ni. Okay, itu tentang capital. Kemudian kita cerita sedikit tentang, okay, ni nak masuk tentang teori. Ada orang kata leader ni born, ada orang kata leader ni made. Kita boleh buat dia, kita boleh belajar dia. So apapun perbincangan yang ada, sebenarnya kedua-dua school of thought ini ada kebenarannya. Okay, kita cerita sikit. Zaman dahulu kala, lebih kurang 1840, ni 200 tahun yang dulu lah Thomas Carlyle ni dia memperkenalkan satu yang dinamakan sebagai Great Man Theory. Dalam Great Man Theory ni dia kata leader ni, orang leader yang bagus ni dia ni memang born to lead. Dia memang ada karisma, dia memang ada kebijaksanaan, dia memang dia dah memang perfect lah. So biasanya kalau kita tengok tentang Great Man Theory ni, mereka yang diisytiharkan contoh sebagai Great Man Theory, great leader ni selalunya mereka yang dah menunjukkan sesuatu, dah menyumbang sesuatu yang sangat-sangat grand lah di mata dunia. Contoh antara individu atau tokoh-tokoh Great Man Theory adalah Nabi Muhammad SAW. Dia memang lahir dia dengan karakter sebagai seorang leader. Kemudian yang dijadikan contoh lagi adalah contoh seperti Nelson Mandela, siapa lagi, semua yang hebat-hebat ni lah. Kemudian datang seorang pakcik ni, dia kata selepas 100 tahun kemudian, Golden Apple ni dia kata, Great Man Theory ni susah nak cari, dia limited edition. Macam mana kita nak kenal pasti seorang leader? Macam mana kita nak dia buat study tentang leader-leader yang hebat ni. Dia kata leader-leader yang hebat ni dia ada perangai dia sendiri. So perangai dia sendiri ni dia based on certain characteristic, mental, physical or social characteristic. So dia kata, dia memperkenalkan traits theory. Dia kata setiap leader ni kita boleh kenal pasti sama ada leader ni bagus ataupun tidak. Tak semestinya selepas, kalau macam Great Man Theory ni dia dah tunjukkan yang dia betul-betul bagus. Tapi traits theory ni sebelum ditunjukkan perkara tersebut, kita dah boleh kenal pasti dia sebelum dia tunjukkan ciri-ciri kepimpinan dia. So dalam traits theory ni ada lagi researcher, contoh macam Cousins and Posner ni 1987, dia walaupun dah lama, 30 tahun lebih dia buat research ni, dia dah buat sehingga responden dia sehingga 2,000 lebih kurang 97,000 responden dia buat. Dia kata
ada 5 karakteristik yang utama di seluruh dunia ni yang dia buat kajian ni seluruh dunia. Dia kata 5 karakteristik utama yang ada pada seorang leader. Yang pertama adalah honest, inspiring, forward looking, competent and intelligent. Ini tentang traits. Itu cerita tentang Bond. Yang ni bau dalam pengenalpastian. Kemudian ada lagi seorang researcher ni, dia kata ni bukan seorang lah, ni daripada universiti Ohio State University dengan juga University of Michigan. Dia buat study around 1940s to 50s. Dia memperkenalkan behavioral theory. So, dia kata sebenarnya kita tak perlu tengok kepada karakteristik, sebab bila you nak lead, kita boleh mengubah tingkah laku kita. So dalam study ni dia kata sama ada kita nak lebih kepada performance ataupun kita nak lebih kepada humanistic, mechanistic ataupun humanistic. Bila cerita tentang mechanistic ni, semuanya tentang sistem, semuanya tentang performance. You kena keras, mesti strict supaya setiap orang capai performance. Dan satu lagi quadrant adalah people oriented, humanistic. So sebelum kita bagi, contohnya ada staff kita ni tak perform, so kita pergi bagi motivasi dulu ke, tanya apa masalah dia. Pendekatan dia lebih bersifat relationship, humanistic, people oriented. Dua-dua benda ni pada masa tersebut dia kata dua-dua ni kita kena trade off. Dia tak boleh ambil dua-dua. So, kalau you baik dengan you punya staff, dia orang akan naik kepala. So performance kita nak kena trade off. Kita tak, orang happy tapi organisasi tak ada performance. Tapi kalau you strict, kerja strict, apa semua strict, kita punya team kena suffer sikit lah. Tak boleh buat ni, tak ada bonus, tak capai performance ni dengan tak capai KPI ni, tak boleh naik pangkat ke apa semua ke. Itu lebih berbentuk trade off. Dua-dua ni adalah maksudnya kita kena pilih antara satu saja pendekatan. Itu behavioral theory. Apa beza traits dengan behavioral theory? Traits ni dia macam perangai tau, sesuatu yang susah kita nak ubah. Contohnya kalau dia ni jenis jujur ni, dia kejujuran dia tu dia akan berpanjangan, susah untuk kita nak ubah sebab dia dah jadi prinsip hidup dia. Kalau behavioral ni kita istilahkan dia sebagai tingkah laku. So maksudnya kita boleh mengubah tingkah laku. Lebih senang untuk kita ubah tingkah laku. So dalam keadaan-keadaan tertentu kita boleh ubah tingkah laku kita. Okay, kemudian datang lagi satu contingency theories. Yang ini Fiedler, salah seorang yang mempelopori teori contingency ni adalah Fiedler. Dia kata sebenarnya bila nak lead sesuatu organisasi, dia tak ada satu cara leadership yang fix tau. There is no single way of leading. So dia akan lebih berbentuk, dia bergantung kepada situasi. So ini situational punya konsep. Kalau dalam situasi macam ni kita kena buat. Kalau situasi macam ni kita nak buat, ikut kesesuaian. Itu dia dinamakan sebagai contingency theories. Kemudian yang terbaru sekarang, bukanlah nak kata terbaru, tapi kebanyakan teori yang ada sekarang ni 2000 and above ni lebih berpaksikan kepada dua teori, transactional theories and also transformational theories. Dua-dua diperkenalkan oleh orang yang sama di 1970s. Dia kata Burn and Pass ni, dia kata transactional theory mudah, based on reward and punishment, carrot and stick. You buat bagus, you dapat reward. You buat tak bagus, you dapat punishment. Kena ingat ada yang setengah orang dia kata, kalau buat tak bagus, biarkan je. Tak, yang ni you buat tak bagus, you dapat punishment. Teori yang berkaitan mungkin adalah LMX teori, leader member exchange. Itu transactional theories. Ini lebih straightforward. Dan kita sekarang pun banyak yang dalam government pun masih lagi mengamalkan transactional theories. Yang kedua adalah transformational theories. Transformational theories ni lebih kepada develop orang, develop kita punya team. Dia ada 4 unsur yang utama dia punya variable dia. Yang pertama adalah idealized influence. Idealized influence ni, you sebagai seorang leader, you kena jadi role model. So kita nak kena tunjukkan benda yang bagus supaya kita boleh influence anak buah kita supaya mencontohi sikap kita yang bagus. Pertama. Yang kedua adalah inspirational motivation. Yang ni kita nak kena
share dengan anak buah kita supaya kita cuba untuk membawa mereka ke arah satu misi dan visi yang sama, dan mereka faham bahawasanya benda tu adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab seorang leader. Macam kita buat strategic plan lah. Strategic plan ni kan selalu kalau ada organisasi, tuan-tuan nanti kalau ada report duty, yang buat strategic plan ni selalu yang top-top gun ni. Sebab yang kalau bawah-bawah ni bila tanya apa you punya strategic plan, apa you punya goals ya, selalunya krik-krik lah jawapan dia. Jadi pemahaman tersebut tidak secara menyeluruh. So dalam inspirational motivation ni kita nak kena stress, guys, kita sama-sama dalam organisasi ni kita kena capai ini. Sebab semua yang ini memberi manfaat kepada kita bersama. Itu dia punya konsep dia. Individualized consideration ni adalah di mana kita concern tentang anak-anak buah kita. Contoh, tiba-tiba nak kata macam mana contoh dia. Contoh dalam satu majlis ni melibatkan tuan-tuan punya bos lah, yang jauh dia punya gap dia. Tiba-tiba dalam pada bos tengah berucap, bos boleh petik nama tuan-tuan. Apa perasan tuan-tuan pada masa tu? Gila jusasi boleh petik aku punya nama kan. So individual consideration maksudnya bos dia memberi perhatian terhadap setiap individu. Dia tahu yang ni apa masalah dia, yang ni apa kesukaan dia, yang ni itu yang berlaku. Kalau bukan dalam organisasi yang besar pun, at least dalam satu tim yang kecil. Contoh macam tuan-tuan nanti nak kena posting, ada 5 orang anak buah kat bawah. So tuan-tuan kena kenali mereka betul-betul, yang 5 orang ni yang ni tinggal kat mana, kat apa semua. Kita kena bina relationship dengan dia, dan kita nak kena faham bagaimana cara gerak kerja yang bagaimana dia punya personality yang ada. Tuan-tuan dah belajar dengan Cik Saiful kan tentang personality plus sebagai. So dekat sini ianya memainkan peranan. Yang keempat adalah intellectual stimulation. Ini kita dalam transformational theory sini kita lebih menekankan supaya setiap anak buah kita, setiap tim yang ada dalam kita punya, setiap individu yang ada dalam kita punya tim, mereka diberikan ruang untuk menunjukkan mereka punya bakat. Jadi kita tak adalah, contoh dalam mesyuarat kan, anak buah baru nak bagi pandangan, kita dah bangkang. Itu bukan sebahagian daripada transformational punya approach. So ini antara beberapa teori yang anchor tentang leadership. Kalau sana sangat-sangat banyak, ada 100 lebih nama tentang leadership. Ada yang cerita tentang authentic leadership, disruptive leadership, servant leadership, apa lagi, banyak sangat-sangat tuan-tuan. Tapi ibu dia, ini yang 5 ni ibu dia. Okay, next adalah kita tengok tentang common leadership style. Common leadership style ni adalah bagaimana tuan-tuan nak gunakan pendekatan untuk lead sesebuah organisasi. Yang ni hasil dia, yang ni sebenarnya dikeluarkan dari Kurt Lewin perkenalkan daripada 1930s, tapi bila kita segmentkan dia termasuk di bawah behavioral punya teoris. Okay, ada 3 Satunya adalah autokratik. Autokratik ni di mana bila dalam setiap pembuatan keputusan ataupun kita nak gather idea ataupun apa-apa yang melibatkan sesebuah tindakan, biasanya dia bertumpu kepada leader. Leader ni keluar arahan dia. Dia tak tanya dah anak buah bawah dia ni apa yang bagus, apa yang tak bagus. Dia dah tanya dah employees dia ni apa pandangan. Dia main keluar aja. Okey, arahan ni kena buat ni. So itu jenis autokratik. Kalau demokratik, ia lebih berbentuk partisipatif. Maksudnya bila leader ni nak buat apa-apa keputusan ataupun perbincangan, mesyuarat, dia akan melibatkan pandangan daripada employees. Dia melibatkan keputusan secara bersama. Dan di sini
boleh jadi wujudnya unsur win-win situation. Dan yang ketiga adalah delegatif. Delegatif ni dia lebih kepada leader ni dia serahkan bulat-bulat kepada dia punya employees. Tak adalah bulat-bulat sebenarnya guided. Lagipun biasanya bila kita buat sesuatu yang kita nak gunakan approach delegatif ni, ada certain yang boleh kita delegate, ada certain yang tak sesuai untuk kita delegate. So ini adalah 3 leadership style. So tuan-tuan boleh kena pastilah tuan-tuan ni jenis yang macam mana, jenisnya autokratik ke, demokratik ke, ataupun delegatif. Biasanya kalau dalam kelas saya buat survey, tuan-tuan rasa dalam 3 ni mana yang paling bagus untuk dipraktikkan? Tuan-tuan rasalah. Okay. Tuan-tuan boleh pause kejap video ni, kemudian boleh bagi pandangan ataupun komen tuan-tuan dalam grup WhatsApp tentang leadership style. Mana yang tuan-tuan rasa lebih sesuai dengan diri tuan-tuan, ataupun pada pandangan tuan-tuan secara umum, dalam 3 pendekatan yang ada ini, mana yang lebih bagus? Okey, sebenarnya dalam ketiga-tiga ni dia bergantung kepada situasi. Leadership style, ada yang kata demokratik bagus, autokratik bagus, delegatif bagus, semua ini dia bergantung kepada situation. Kita lihat contoh-contoh situasi. Tuan-tuan boleh tengok secara bersama-sama dan tuan-tuan jawab sendirilah sambil-sambil tengok video. Tuan-tuan teka teka diri sendiri. Contoh, dalam keadaan employee do not respond to any other leadership style, tuan-tuan rasa apa yang paling sesuai dalam situasi ni? Autokratik. Alright, employee do not respond to any leadership style. Yang ni buat bincang pun tak ada guna dah ni, tuan-tuan keluarkan arahan je. Keluar arahan terus. Okay, autokratik. Kemudian work needs to be coordinated with other number of parties. Bila melibatkan banyak parti, tuan-tuan rasa yang ni mana yang sesuai? Demokratik ke, autokratik ke, ataupun delegatif? Yang ini selalunya peserta banyak yang jawab demokratik, betul? Okey, dalam skema jawapan dia yang ni sebenarnya lebih sesuai kita gunakan autokratik terlebih dahulu. Sebabnya kenapa? Bila melibatkan number of parties ni banyak sangat, kalau kita tiba-tiba terus buat demokratik ataupun kita buat delegatif, jadi kita akan hadapi kesukaran untuk nak coordinate dia. So ini cerita tentang coordination. Jadi macam-macam idea keluar. So better kalau dalam kes macam ni, kita keluarkan dulu secara autokratik. Kita keluarkan, okay, ini keputusan dia A, B, C, D, E, F, G. Dan lepas tu barulah kita buka kepada sebarang cadangan ataupun penambahbaikan. Tapi degree dia sikit je lah tuan-tuan buka. Ada benda yang tak boleh bincang, ada benda yang boleh bincang. Sebab bila kita dah buat sebab partis yang banyak ni, bila dia nak bagi idea dalam keadaan open, dia akan bagi macam-macam dan mungkin akan lari daripada kita punya tujuan asal. So tapi kalau kita dah setkan siap-siap, cuma kita buat arrangement sikit dia, kita buat macam kita masak sikit dia supaya sesuai dengan semua orang. So itu yang lepas kita dah declare semua, okay, siapa ada cadangan untuk penambahbaikan, so cadangan tu kita bagi slight changes je lah, yang kita bagi chance kepada dia. Ini cara dia bagaimana bila melibatkan banyak partis. Yang ketiga adalah poorly manage. Okay, bila poorly manage, of course lah kita autokratik. Ketiga, bila leader dia nak employees dia sentiasa dapat maklumat, yang ni kita pakai demokratik. Nak employee share decision making, ini terang-terang lah participatif, demokratik. You want to encourage team building and participation, yang ni pun sesuai dia, demokratik. Okay, tapi dalam keadaan employees yang dah highly skilled, experienced, educated, tuan-tuan tak payah pening-pening lah nak autokratik atau demokratik. Tuan-tuan delegate sahaja kepada mereka. Ini lebih memudahkan. Ini sebenarnya kenapa kita rasa pendekatan yang ada ni, dia macam tak perlulah kita buat kerja semua benda, betul tak? Kalau dah ada orang yang skill, dah ada orang yang bagus, kita delegatekan sahaja kerja tersebut.
Okay, next adalah employees have pride in their work and they drive to do it successfully on their own. Yang ni pun kita delegatekan sahaja. Employee dah boleh, kita dah boleh trust dia dah. Ini pun kita pakai delegative. Okay, next kita nak tengok serba sedikit tentang pembahagian leadership. Okay, kalau John C. Maxwell, dia bahagikan leadership mengikut tindakan yang kita buat. Mengikut tindakan. Okay, contohnya yang pertama, level of position level, the levels of rights. Yang ni tuan-tuan nantilah dah dapat posting nanti, dah dapat 41. Tuan-tuan pergi ke sesuatu kementerian ataupun agensi, anak buah tuan-tuan memang nak kena follow tuan-tuan sebab tuan-tuan ada position, jadi boss. Tapi tuan-tuan tak buat apa lagi. Ini kita ada pangkat je, dah ada pangkat, pergi ke sesebuah organisasi, dah lead kat situ. Itu level yang pertama. Ini orang kata level cak ayam lah, level yang paling basic. Yang kedua adalah bila sampai je kita kat sana, kita bawa title 41 dan kita jalankan tugas. Di samping kita jalankan tugas, kita akan boleh upgrade kita punya level apabila kita mula membina repo ataupun perhubungan dengan kita punya staff. Yang ni lebih kepada bagaimana kita membina hubungan. Ni dah baik, apa semua, kerja pun dah seronok, dah kenal. Mula-mula masuk dulu nampak macam garang. Lepas tu dah lama tu anak-anak buah cakap kan, mula-mula masuk dulu nak tegur pun takut macam garang. Rupanya baiklah cik ni kan. Lepas tu dah mula bagus. Okey, tuan-tuan dah pergi ke level permission. And the third level adalah di level production. Production ni bila tuan-tuan dah diberikan tugas, tuan-tuan dah tunjukkan yang bahawasanya tuan-tuan dah perform. Ada dapat task, buat cantik. Ada buat ni, ada setiap tugasan yang tuan-tuan terima buat tu memang anak-anak buah dah tengok, bagus lah, bila buat kerja dia ni memang committed lah buat kerja. So bila dah sampai satu level kat situ, dia dah tengok, dia ni banyak berjasa kepada organisasi. Okay, itu level ketiga, production level. Masuk level keempat adalah apa yang tuan-tuan buat kepada team tuan-tuan. Contoh, pernah tak dengar kalau macam level yang ketiga tadi kan, macam ni bos lama lah dulu ni buat kan inisiatif ni bagus ni. Tu level of results yang dibuat kepada organisasi. Tapi dalam people development, kita duplicate diri kita dekat sini. Contoh ni macam MLM lah. Kan, bila kita develop kita punya team, nanti orang cakap hasil dia nanti contoh dia jadi macam ni. Dulu ni cik ni lah ni yang ajar saya sampai buat macam ni. Bagus, walaupun tak tahu, dia ajar saya sampai saya jadi pandai, sampai jadi ni. Inilah tok guru saya. Ini level keempat, the level of reproduction. Nama pun reproduction, kerana kita create diri kita duplicate diri kita. Duplicate ni senang cerita, itu yang paling cikai lah duplicate. So kalau duplicate ni sama tu tak, kita nak lahirkan orang yang sama macam kita. Tapi dalam people development ni tuan-tuan kena aim satu benda. Bila kita develop dia, kita nak supaya dia lebih pandai daripada kita. Itu kita punya aim. Itu kita punya aim. Cuba kita develop dia supaya dia jadi lagi pandai daripada kita. Sebab tuan-tuan pergi mana-mana pun, anak buah kita ni ataupun anak murid kita nanti akan bawa nama kita juga. Contoh, bila orang tengok, ni pernah duduk dengan tim mana dulu ni. Ni dulu dia pernah kerja dengan dia ni. Kalau pernah kerja dengan dia ni, mesti dia pandai ni. Itu dia punya indikator dia. Maksudnya tuan-tuan dah lakukan sesuatu, tuan-tuan dah develop tuan-tuan punya team. Yang seterusnya adalah personhood, the level of respect. People follow because who you are and what you represent, your values. Ini sebenarnya bila kita dah melalui kesemua tahap ni, 1, 2, 3 dan 4 ni, kita dah bina kita punya branding kita sendiri. Maksudnya kalau orang cerita tentang cik ni, ini kita dah tahu dia ni memang kalau buat kerja tip top.
Lepas tu dengan anak buah pula bagus, baik, selalu belanja makan, selalu itu, selalu ini. Lepas tu macam-macam lah. Lepas tu dia ni positif, tak pernah tak pernah ni. So kita respect dia. Apa yang dia buat pada organisasi, dia buat ni, dia buat ni. Itu bila kita dah sampai kepada level respect. Yang ni bila kita dah ada nama. Okay, itu apa kata John C. Maxwell dalam The 5 Levels of Leadership dia. Tapi kalau menurut Center for Creative Leadership, dia ada juga 5 Levels of Leadership. Cuma pembahagian dia adalah dari bentuk radius. Pertama, dia letak leading self. Maksudnya kita lead diri kita sendiri. Kemudian bila kita dah okey nak lead diri kita, kita dah bina kita punya credibility, kita tengok kat mana skill-skill yang kita nak kena tajamkan, kat mana yang kita punya. Bila kita dah okey, so dia tengok kepada next level adalah bagaimana kita lead others. Kita lead kita punya team, kita lead kita punya kita punya teammate. Bila dah ini basically dalam unit lah. Bila kita dah lead unit, dan bila kita naik ke atas sikit, kita dah ada beberapa orang yang kita dah ada leader lain di bawah kita. Yang ni dia pergi kepada peringkat seterusnya, di mana kita panggil leading managers. Yang ni lebih kepada sistem lah, bagaimana kita nak pastikan, nak coordinate, nak synchronize antara team leader yang ada ni, bagaimana kita nak secara sistematik lah. Okay, kemudian pergi ke peringkat seterusnya, bagaimana kita nak leading function. Ini dia peringkat yang lebih besar. Biasanya di leading function ni adalah melibatkan external lah. Ini self, others dengan managers ni dia lebih kepada internal. Bagaimana kita nak develop secara internal. Bila function dengan organisation ni dia lebih kepada external. Yang mana bila leading function ni kita nak tengok apa function organisasi ataupun jabatan kita di dalam industri ataupun di dalam market. Okay, dalam perkhidmatan awam. Okay, function ni macam mana kita nak tunjuk yang kita punya function of kementerian ataupun of jabatan. Kemudian leading organisation. Bila leading organisation ni kita tadi function saja, maksudnya apa fungsi-fungsi kementerian yang kita nak ketengahkan. Bila leading organisation ni dia lebih kepada branding, positioning, bagaimana kita nak letakkan organisasi-organisasi tertentu ni. Kalau dalam perkhidmatan awam mudah. Contohnya kata, ni kalau you posting kat sini ni memang ni lah antara organisasi yang paling top lah. So kita tak nak lah sebut kan kementerian mana, sebab nanti kan ada yang kecil hati pula. Tapi nanti bila tuan-tuan dah dapat posting, nanti tuan akan mula bercerita, best dia ni posting kat sini ni, boleh ni kan. Itu bagaimana kita nak lead organisasi kita, supaya bagaimana industri melihat sesebuah organisasi itu melaksanakan dia punya tugas. Itu dari sudut 5 levels of leadership mengikut Center for Creative Leadership. Okay, so duk sembang pasal leader je manjang kan. So apa beza dia? Orang kata leader dengan manager. Orang kata kalau di 41 you jadi manager je, you tak lead pun, tak ada power sangat ke apa. So apa sebenarnya beza leader dengan manager? So dekat sini kita ambil yang ni saya adapt daripada Peter Drucker punya buku lah. Dia kata leader ni dia path maker. Maksudnya dia yang buat laluan ni. Follow manager ni dia follow je. Gitu. So leader doing the right things, manager doing things right. Doing things right maksudnya benda yang dah ada, so mereka hanya perlu follow sajalah. Okay, follow benda yang ada. Doing the right things ni, leader cuba untuk cari benda-benda baru yang dia rasa boleh tambah baik. Manager dia buat benda rutin, benda operational. Dia make sure every routine berjalan ikut ketetapan tertentu lah. Okay, dari sudut planning, leader ni dia lebih kepada overview and result. Dia lebih kepada big picture. Kalau manager ni dia tengok kepada flow, sequence, task. Dari sudut thinking, leader ni dia lebih challenge, lebih intuitif. Dia banyak benda dia nak tahu. Tapi kalau manager, dia tengok secara detail ni, kalau buat ni apa dia punya risk dia, apa rational dia, apa logik dia. Kemudian dari sudut people, leader dia lebih kepada
nak motivate ataupun encourage people. Tapi kalau manager, dia lebih pada supervise, support. You buat sendiri, dia pantau je, mana yang tak ada dia support. Tapi kalau leader, dia motivate and encourage. Okay, tentang change, bagaimana leader dan manager melihat kepada change. Kalau leader ni dia asyik nak ubah je, ubah benda-benda yang positif lah. Ada juga leader yang konon-konon akan nak buat pembaharuan yang macam-macam, tapi banyak benda yang negatif. So tak boleh pakai juga leader macam tu. So kalau manager, dia lebih kepada maintain status quo. Dan seterusnya adalah dari sudut resources. Leader dia lihat resources ni kepada dia macam sentiasa nak mengenal pasti dan nak mencari resources mana lagi yang boleh dia guna pakai. Tapi kalau manager ni, resources yang dia dah ada, dia allocate and monitor sahaja. Okay, itu beza antara leader dengan manager. Satu lagi dari sudut bagaimana fokus seorang leader. Saya share tadi, leader ni dia tengok kepada benda-benda yang big picture. Dia lebih kepada visionary. Kalau manager ni, dia tengok kepada benda-benda yang detail. Okay, so sedikit exercise untuk tuan-tuan. Dalam banyak-banyak ni, mana yang tuan-tuan rasa sebenarnya ciri-ciri seorang leader? Tuan-tuan perhati betul-betul, mana yang tuan-tuan rasa ciri-ciri seorang leader? Ada tak ciri-ciri seorang leader? Jawab sendirilah. Tuan-tuan pilih satu ataupun dua saja, simpan dalam hati. Tiga tuan-tuan pilih tiga, simpan dalam hati. Tengok betul ataupun tak tuan-tuan punya jawapan. Okay, dah pilih pilih je. Okay, bila tuan-tuan dah pilih, sebenarnya tuan-tuan, semua yang ada ni adalah ciri-ciri seorang manager. Ini sebenarnya ciri-ciri seorang leader. So dalam ciri-ciri yang manager ni, tuan-tuan boleh pilih mana-mana yang tuan-tuan rasa, kenapa dia tulis macam ni kenapa manager ni delegates, bukan kerja leader ke? Kita boleh bincang dalam group. Kemudian tuan-tuan tengok, apa leader break rules ni kan? Risk taker, use conflict, disrupt. Kalau tuan-tuan rasa macam, ni best lah, ataupun macam wondering lah kenapa dia letak macam ni kan, tuan-tuan discuss je dalam group WhatsApp. Okay, itu antara beza manager dengan leader. Okay, ada apa-apa soalan? Tuan-tuan boleh tanya dalam WhatsApp. Sekian dulu video tentang leadership teori. Sekian, terima kasih.